Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Um, jadi untuk topik 8.1, tajuk pembatalan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kerosakan akidah. Untuk tajuk ini, hasil pembelajarannya ialah pelajar perkara-perkara yang merosakkan akidah ada dari aspek iktikad, perkataan dan juga perbuatan. Yang keduanya, pelajar akan dapat menguraikan isu-isu kerosakan akidah seperti amalan yang merosakkan akidah, punca kelemahan akidah, faktor penyelewengan akidah dan juga kesan terhadap pembatalan akidah. Pembatalan dan isu-isu yang berkaitan dengan kerosakan akidah, yang pertamanya dari segi kandungannya akan disentuh tentang pendahuluan, masuk pembatalan akidah, perkara-perkara yang membatalkan akidah, contoh-contoh amalan yang membawa kepada kerosakan akidah, punca kelemahan akidah umat Islam, faktor penyelewengan akidah, kesan pembatalan akidah, pemantapan akidah dan kesimpulan. Pendahuluan, seorang yang menganut Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat tidak akan kekal selama-lamanya. Akidah akan menjadi rosak dan binasa sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan atau berkata dengan perkataan yang boleh merosakkan syahadah tersebut. Maksud pembatalan akidah ialah mengucap kata-kata atau melakukan sesuatu perbuatan yang mengingkari ketetapan dua kalimah syahadah. Di mana Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-6, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, yakni dia mendapat kemukaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir hal hatinya tetap tenang dan beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemukaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Contoh-contoh umum perkara yang membatalkan akidah antaranya ialah menafikan tauhid uluhiyah dan rububiyah, menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, menghina Al-Quran, menafikan kewujudan hari pembalasan, melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan dasar Islam, sama ada melalui i'tikad, perkataan atau perbuatan. Terdapat tiga perkara yang membatalkan akidah dan iman, iaitu pertama, i'tikad, perkataan dan perbuatan. Contoh i'tikad yang I'tikad merupakan kepercayaan kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar Islam. Berikut adalah contoh-contoh i'tikad yang membatalkan akidah. Pertamanya, yakin bahawa alam tidak ada pencipta dan juga kekal selama-lamanya di samping pencipta alam mempunyai persamaan dengan makhluk. Yang kedua, yakin tentang peraturan yang disyariatkan Islam adalah sama tarafnya dengan peraturan yang dicipta oleh manusia atau lebih tinggi nilainya daripada Islam. Yang ketiga, hati yang ragu atau tidak yakin dengan agama Islam atau sebahagian daripada ajaran Islam. Yang keempat, beriktikad Rasulullah SAW hanya diutuskan untuk orang Arab sahaja dan sunnah baginda tidak lagi sesuai dengan zaman moden. Yang kelima, beriktikad terdapat lagi Nabi selain selepas Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat. Yang keenam, beriktikad tentang tiadanya ada dosa dan pahala, tiadanya kebangkitan semula pada hari kiamat, tiadanya syurga dan neraka dan lain-lainnya. Yakin agama kafir adalah lebih baik daripada Islam. Dan yang terakhir, percaya dengan ajaran sesat, perkara tahyul dan khurafat. Selanjutnya ialah perkataan yang membatalkan akidah, iaitu setiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendahkan, mengejek dan mempermainkan nama Allah dan sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitabnya dan hukum hakamnya serta hukum-hukum yang diterangkan oleh rasulnya.
Contohnya ialah dengan menyatakan riba tidak sepatutnya diharamkan kerana menghalang manusia dari mencari kekayaan. Hukum Islam ini sudah lapuk dan tidak sesuai lagi digunakan pada zaman ini. Kalau suka sama suka, apalah salahnya berzina? Tidak salah kalau meminum arak untuk menambahkan tenaga bagi beribadah. Zaman sudah semakin maju tetapi pakaian wanita Islam masih ketinggalan zaman. Kalau kita terlalu menurut syariat Islam, sampai kiamat kita pun tidak akan maju. Selanjutnya, perbuatan yang membatalkan akidah. Terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh orang Islam kerana ia akan menyebabkan akidah seorang itu akan terbatal dan beliau akan terkeluar dari agama Islam. Antara contoh perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan akidah adalah seperti berikut. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghormati dan mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti sujud kepada makhluk dengan niat memujanya, melakukan ibadah orang kafir dan mengikuti upacara yang mereka lakukan, meletakkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, nama-nama Allah, rasul-rasulnya, malaikatnya dan tulisan ilmu yang berkaitan dengan Islam di tempat najis dan kotor atau memijaknya dengan tujuan menghina dan merendahkan agama Islam. Kalau tidak dengan tujuan tersebut pun hukumnya adalah haram. Merayakan dan melakukan upacara untuk merayakan keagamaan seperti Wesak, Taipusan, Cap Gomeh dan Natal. Contoh amalan yang membawa kerosakan akidah atau gejala kerosakan akidah, pertamanya amalan syirik, khurafat, tahyu, bohong dan juga sihir. Yang keduanya perkahwinan silam agama. Ketiga pemujaan. Yang keempat sambutan hari yang bertentangan dengan akidah. Punca kelemahan akidah umat Islam, pertamanya perpecahan aliran pemikiran Islam. Situasi ini menyebabkan wujudnya kepelbagaian pendapat dan juga pegangan. Yang keduanya kelemahan gerakan dakwah. Tanpa gerakan dakwah, penyebaran dan pengamalan akidah Islam yang benar akan menjadi rapuh. Yang ketiga, gerakan kristianisasi antarabangsa dan juga gerakan Zionis menyusup masuk menerusi pendidikan, hiburan, media massa dan lain yang menerapkan unsur-unsur kristianisasi dan juga Zionis. Yang keempat, cabaran globalisasi. Umat Islam terdedah dengan cabaran globalisasi kerana dunia hari ini seolah-olah berada di hujung jadi hasil daripada kecanggihan teknologi telekomunikasi. Faktor penyelewengan akidah. Kejahilan tentang prinsip-prinsip asas akidah Islam yang benar. Hal ini berlaku kerana sikap sambil lewa dan tidak mahu mempelajari ilmu berkaitan akidah Islam. Perkara ini akan menyebabkan individu tersebut tidak dapat memahami akidah yang benar dan juga tidak jelas tentang perkara-perkara yang membawa kepada pembatalan dan juga penyelewengan akidah. Yang kedua, taklid atau mengikuti sesuatu perkara tanpa landasan dalil. Situasi ini berlaku apabila seseorang itu mengambil pendapat orang lain atau fahaman kumpulan tertentu dalam perkara yang berkait dengan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan juga sejauh mana kebenarannya. Yang ketiga, sombong dan takbur. Sombong dan takbur dengan apa yang dimiliki seperti ilmu dan kekayaan dengan menidakkan kewujudan Allah Ta'ala juga menjadi punca kerosakan akidah. Keengganan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran juga menjadikan manusia bertambah sombong dengan diri sendiri. Yang keempat, mencari pengaruh pengikut dan populariti. Keseronokan mencari pengaruh pengikut dan juga populariti juga menjadi faktor kepada penyelewengan akidah. Disebabkan itu, terdapat segelintir individu yang sanggup mendakwa diri mereka mempunyai martabat yang tinggi dan menyatakan mereka merupakan penghubung di antara Allah dengan manusia dan perkara ini merupakan penyelewengan akidah yang nyata. Kesan pembatalan akidah. Yang pertamanya ialah orang yang menyeleweng daripada akidah akan dimurkai oleh Allah, iaitu orang yang terseleweng akidahnya tidak lagi mendapat berkat rahmat dari Allah Ta'ala dan sekaligus dimurkai Allah Ta'ala kerana tersasar dari landasan akidah yang benar. Yang seterusnya, sewajarnya kita hendaklah sentiasa mengucap dua kalimah syahadah kerana kadang-kadang ada i'tikad, perbuatan atau percakapan kita yang tanpa kita sedari menggugat kekuatan akidah. Yang kedua, keruntuhan akhlak. Akhlak merupakan buah kepada agama. Apabila akidah rosak, maka syariat akan rosak dan ia akan membawa kerosakan akidah.
orang yang rosak akidah ini imannya tidak kuat dan akan membawa kepada kerosakan akhlak seperti menafikan kewajipan menunaikan solat, ingkar dan menolak kewajipan menutup aurat dan sebagainya. Yang ketiga, kerosakan alam. Orang yang rosak akidah memikirkan sesuatu perkara tanpa melihat kepada baik dan buruk sesuatu perkara. Sebagai contoh, mereka akan membuat kerosakan alam seperti melakukan pencemaran air, penebangan hutan tanpa kawalan, memusnahkan habitat hidupan liar lantaran tidak percaya dengan alam dan isinya merupakan kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia yang dilantik oleh Allah sebagai pemegang amanah. Yang keempat, balasan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rosak akidahnya akan mendapat balasan neraka daripada Allah Taala akibat penyelewengan akidah. Sebagai contoh, apabila individu tersebut terbabit dalam kancah ajaran sesat, akidahnya akan mula terjejas dan sekaligus boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan yang kadang-kadang ia boleh membawa kepada murtad, iaitu terkeluar daripada Islam yang menyebabkan amal ibadah beliau tidak lagi diterima. Perkara ini juga akan mengundang kemurkaan Allah dan balasan nerakalah yang selayaknya untuk golongan yang telah rosak akidahnya ini. Pemantapan akidah. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan bagi memantapkan lagi akidah agar dapat mengelakkan seseorang itu daripada melibatkan diri dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan atau membatalkan akidah. Pertamanya, sentiasa menghadiri majlis ilmu agar dapat menambahkan lagi pengetahuan mengenai akidah Islam. Kedua, mengadakan pelbagai program keilmuan yang berkait dengan akidah menerusi pelbagai medium. Yang ketiga, mewajibkan pelajaran yang berkait dengan ilmu akidah di semua peringkat pengajian. Yang keempat, tarbiyah Islam yang berterusan dari semua pihak seperti ibu bapa, pendidik dan pihak berwajib. Yang kelima, meningkatkan usaha-usaha dakwah dan juga menjalankan amal ma'ruf nahyul munkar. Yang keenam, penguatkuasaan undang-undang untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan akidah. Yang ketujuh, meningkatkan mujahadah nafs, sentiasa bergaul dan dekat dengan orang yang soleh. Yang ke-8, sentiasa berdoa dan bertawakal dalam mencari hidayah Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah suatu perkara asas yang amat penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Ianya wajib dipelihara agar sentiasa mantap dan tidak tergelincir dari landasan. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan akidah. Antara perkara yang menyebabkan iman seseorang terbatal ialah mengingkari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' wa sifat, mengingkari kerasulan dan juga para sahabat Nabi. Di samping itu juga iktikad perkataan dan perbuatan juga boleh menjadi punca pembatalan akidah. Perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar dan prinsip Islam perlulah dijauhi kerana ia juga akan membawa kepada kerosakan akidah seorang Muslim. Jagalah iman kita. Sekian, terima kasih.